Okay, welcome back. Boleh Okay, so apa yang kita telah bincangkan pagi ni, saya wrap up sikit lah apa yang kita dah tengok pagi ni sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu kita baru melepasi satu step yang pertama. So inilah step-step yang kita kena buat bila kita nak analisis data. So kita dah siap step yang pertama, iaitu kita define variable dan kita dah siap define dan kita dah enter data kita, kita dah save siap-siap. Okey, dah siap. Katakan kita dah siap masuk data. Kita dah masukkan data ni dah 500 data dah siap. Okey, kita akan pergi pada step yang kedua, iaitu kita namakan sebagai run frequency. Okey, run frequency. Okey, untuk run frequency ni kalau sahabat-sahabat semua ada komputer ataupun ada dua komputer lah, masing-masing sambil dengan saya punya ni, you ada komputer untuk buat hands on terus pun boleh juga. Okey, apa yang you boleh buat ialah saya ada Google Classroom. Okey, so saya tunjuk saya punya Google Classroom sekejap. Google Classroom saya. Okey, maaf doktor. Yep. Sekarang saya sedang download apa tu? SPSS sekarang. Okey. Ada nombor 7 hilang. Sedang download dah? Sedang download sekarang. Okey, sekejap saya buka saya punya saya share sekejap saya punya. Okey, ini saya punya kelas saya lah. Classroom saya kan. So saya ada kelas intermediate pun sama, yang ni yang kita gunalah. So kalau kita pergi kepada intro to the SPSS ni, boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak. Okey, so kalau untuk intro to the SPSS tu, ini dia punya key lah ataupun code untuk USS. GMHRTIQ. So you ambil ni, you boleh cari, you boleh masuk lah. Okey, dalam ni dia ada inilah nota-nota, ini data, yang atas kali ni adalah data-data yang kita nak guna untuk kita exercise. Sebab dalam face-to-face senang, kita suruh download terus. Okay, kalau you nak download ni pun boleh. Dan ini adalah note-note yang kita ada lah. So tadi yang saya tunjuk yang nombor 1, statistical concept, data management, okay, so normality. So ada yang tanya, ada tak nombor 7? Nombor 7 tu tak ada, maknanya saya tak masuk lah tu, saya buang je tu. Ini saja ada. Nanti kalau sepanjang ni, kalau saya tunjuk slide lain, kalau you rasa macam perlu, saya boleh masuk kat sini lah, nanti you download nanti. Okay, kalau you nak cuba practice ataupun masa yang sama ni, you cuba download yang ni, QWL error dahulu. Yang ni. Cuba download yang ni, you boleh guna SPSS. Okey, tak apa. Inilah saya punya Google Classroom saya, data-data yang kita ada. Tapi mungkin dalam slide saya pun lebih kurang step-step, nanti you boleh cubalah dengan data-data yang saya ada ni. Boleh Okey, sekarang saya pergi kepada SPSS saya balik. Okey, inilah SPSS kita, inilah data kita. Okey, katakan tadi kita dah siap define, kita dah tengok cantik dah. Data kita pun dah ada banyak dah. Okey, so saya kena buang. Okey, data dah siap dah ni, data yang dah ada ni. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah step yang seterusnya ialah saya kena run frequency. Saya kena run frequency. Tujuan dia run frequency ini ialah saya nak pastikan saya tidak ada error. Maknanya saya tak buat error dalam saya punya, semasa saya key in data tu, error tak ada. Maknanya human mistake tak ada. Ya, so nanti saya akan tunjukkan saya punya PowerPoint tadi. Okey, saya punya PowerPoint. Okey, apa yang kita buat? Kita dah sampai kat sini. Okey, run frequency. Okey, kat sini dalam slide saya ni, okey, run frequency dengan data editing ni dia boleh buat serentak. Kenapa kita perlu run frequency?
Sebab kita nak to get better feel for our data, we want to check for other type or error or the any problem. Okay, so step dia senang saja. Saya guna PowerPoint dahulu, lepas tu saya tunjuk live. Okay, kita ada data. Step yang pertama, kita klik dekat analysis. Lepas tu kita klik dekat descriptive statistik. Bila klik descriptive, dia akan keluar pop-up ni, dia akan keluar menu ni, klik dekat descriptive. Bila kita klik dekat descriptive, dia akan keluar pop-up box ni. So apa yang kita perlu buat ialah, kita kena masuk semua variable yang kita dah masuk tadi, data-data kolom-kolom yang kita masuk ke sebelah variable view ni. Kita masuk kat sebelah ni, kita masuk, kecuali ID lah. ID ni kan, kita yang create tadi, kita tak payahlah masuk. So kita masuk kat sini. Step yang seterusnya ialah, kita klik OK. Klik option. Klik option dulu. Option ni, kita nak pilih apa yang kita nak. Masa dekat option, yang mesti awak tick ialah dua tempat, iaitu minimum dengan maksimum. Kalau awak nak tick min pun boleh, kalau tak nak tick pun boleh. Tapi selalu je by default dia akan letak min, minimum dengan maksimum. Okey, kenapa kita kena tick minimum dengan maksimum? Sebab research kita tahu apa nilai minimum, nilai maksimum. Sebagai contoh Likert skill. Kalau kita ada 1, 9, maknanya kita tahu nilai minimum nilai 1, nilai maksimum 9. Katakanlah kita punya Likert skill 5. Tiba-tiba kita dapat nilai maksimum. Kita klik OK, dia akan keluar output macam ni. So, dia keluar output macam ni. Apa yang kita perlu buat ialah, kita kena check line by line. Kena check line by line. Contoh, saya besarkan. Okey, kalau awak tengok, yang saya besar ni, ada tak yang awak rasa macam pelik? Ada. Ada. Apa yang pelik? Yang umur. Umur kan? Ya, betul. Bijak. Umur tu pun kita, alamak, takkan ada orang 4 tahun, isi saya punya responden. Jadi responden, ini ada salah ni. Dan sama lagi 410, takkan orang 400 tahun, maksud ada salah. Maknanya data saya kolom age akan ada data yang salah key in. So I have to check. Satu, kita dah tanda age. Kita check lagi. So age. Yang I'm satisfied kan? I'm satisfied with my life. Sedangkan data yang kita ada, I'm satisfied 1 ialah minimum, maksimum ialah 5. Kami ni ada 43. Sebabkan masa kita key in data kan kita nak cepat. Mungkin kita klik 3. The next ada 4. The next 3. Tapi rupanya kita tak tekan next. Kita terus 4-3 je. So, jadi apa yang kita perlu buat, kita dah dapat detect, jadi kita kena check satu-satu. You cuba bayangkanlah kalau you ada berapa item? 100 item you ada. You kena check satu-satu. Itu saya kata, untuk data cleaning ni memang makan masa. You kena hati-hati check satu-satu. Ini kita namakan sebagai accuracy dalam data screening. So, kita dah check. Okay, so apa yang saya perlu buat ialah, katakan saya tengok age dahulu. So, saya pergi dekat age. Ini age saya. Oh, ni data ni ada ni. Ni nampak ni 4 ni. Oh, ini ada 410. Tapi nasib baik sebab data saya ni ada 25 orang je. Kalau macam sahabat kita tadi dia ada 600. Takkan awak nak check line by line. Mati kat situ kita. Jadi apa yang kita berbuat ialah kita klik dekat data, kita sort. Kita sort. Dia ada dua cara. Ini cara yang paling yang biasa orang gunalah. You klik dekat data, you pergi dekat sort case. Bila klik dekat sort case, dia akan beritahu you nak sort pakai apa. Okay, kita nak sort pakai age lah. Guna ascending lah. Klik OK. So data kita dia akan susun. Jadi dia akan susun. Jadi kalau kita tengok, OK, data 4. Data mana 4? ID nombor 9. Jadi saya pun check dekat hard copy, mana ID responden nombor 9. Tengok dekat hard copy, so dapati okey, nombor dia ialah bukan 4 sebenarnya. Sebenarnya dia adalah 40. Okey, so saya check satu. Okey, lagi saya browse. Yang okey, responden saya yang ke-14. Check hard copy, umur dia bukan 410, rupanya 41. So saya edit kan. So saya edit, saya dah siap. So itulah proses yang kita kena buat. Kita check column by column. Mana yang kita dapat detect dia ada error. Mana ada human mistake ke. Ada juga respondent. Macam contoh umur.
dia nak tulis 41 tapi you nampak macam 410. Lepas tu yang key in data ni bukan orang dalam bidang you, orang yang you upah untuk key in data, clerical work, dia key in juga 410. Tapi kalau macam tu, kalau betul-betul dia tulis 410, mungkin you boleh tahulah mana responden 14 ni letak tepi. Umur dia, data umur tak boleh pakai. Sebab dia akan jadi outliers data nanti. So dah siap proses. Kita dah siap proses yang kedua iaitu run frequency untuk check data accuracy, dan pada masa yang sama juga kita buat data editing. So kita dah step 1 dah siap iaitu define, enter. Step 2 kita dah run frequency, check data error. Step 3 kita dah buat data editing, kita dah betulkan data. Sekarang ni data saya dah tak ada isu lagi data out of range. Data typing error dah tak ada. Sekarang kita pergi kepada proses yang seterusnya, kita namakan data transformation. Okey, kenapa kita kena buat data transformation? Okey, selalunya ada dua data transformation yang biasa digunakan, iaitu compute dengan recode. Okey, compute ini ialah seolah-olah kita nak wujudkan satu kolom baru. Contoh okay, saya nak compute. Contoh dia yang macam ni. Contohnya, saya ada form, sebab contoh dalam servis saya ni, saya ada general well-being, job satisfaction, control at work, quality works of life. Jadi masa saya nak analisis, saya tak analisis berdasarkan item by item, iaitu saya nak kira berapakah mean bagi nilai job satisfaction, berapakah mean bagi quality works of life, berapakah mean bagi control at work. Jadi apa yang saya buat ialah seolah-olah saya nak wujudkan satu kolom baru kat tepi ni, iaitu mean bagi 4 item, mean bagi 3 item, mean bagi 3 item. Jadi yang dinamakan sebagai data transformation dalam mean. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya klik dekat transform, saya klik dekat compute variable. Klik dekat compute variable. So bila saya klik dekat compute variable, dia akan keluar pop-up box ni. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya kena namakan kolom baru yang akan wujud hasil daripada calculation tadi. So saya namakan sebagai mean job career satisfaction, iaitu mean job CS. Ciri-ciri dia ini seperti mana ciri yang kita define name tadi ataupun variable tadi. Lepas tu dekat dia punya numerical expression ini, ini baru kita letak sintak dia. So kita tarik mean, kita buka kurungan, kita klik, double klik dia akan masuk. Kita klik OK. Okay. Kita masuk sintak, nanti saya akan tunjuk live, dia akan macam mana cara nak cari dia. Kita klik OK. So dia akan createkan satu kolom baru untuk kita. Kolom inilah yang nilai bagi mean job career satisfaction. So kalau dia by default dia akan bagi 2 decimal number. Boleh Doktor, saya nak tanya. Okey. Saya nak tanya, kalau macam mana pula kalau sum? Kalau sub macam mana tu? Maksudnya kalau cakaplah kita dah ada 4 domain. Okey. Kita ada 4 domain, lepas tu kita nak tahu macam kita guna SF36 kan, kita nak tahu berapa total score dia kan. You kan kira lah, you boleh kira. Oh boleh. Boleh. So yang itu pun dia sama juga ke? Dia common? Sama saja konsep dia. Okey. Contoh dia macam ni contoh saya buka saya punya research, saya punya contoh research saya itulah yang saya guna dalam kelas kan. Dan saya buka sekejap. Contohnya macam inilah. Sekejap Okey.
So apa yang kita nak kira tu, okay, so ini yang bagus lah. Yang bagus lah kalau you ada research, you nak buat apa-apa research. Contohnya saya tunjuk ni lah apa yang saya buat, saya panggil dummy table lah untuk saya punya student. Okay, so apa yang saya buat, ni contoh yang kita nak buat lah. Dan inilah saya punya research. Katakan inilah research saya. So saya ada quality work, saya nak ukur quality works of life, saya ada general well-being, everything. Mungkin soalan yang awak tanya tadi, di bawah general well-being ni, you ada lagi subtopik kan? Betul tak? Betul ke? Betul. Betul kan? Maknanya untuk general well-being ni, you ada lagi subdomain. Ini adalah main domain lah. Domain 1, domain 2, domain 3, domain 4. Bawah tu ada lagi. Apa-apalah. Mungkin untuk kira general well-being saja ni, you dah ada 20 item. 5 item, 1, 5. Ada 5 subdomain. So, sama saja konsep dia. Okay. Boleh? Okay. So, apa yang saya buat ialah untuk ukur yang ni, untuk ukur general quality works of life ini ialah questionnaire saya pakai. Ini adalah dummy data lah, dummy questionnaire. So, daripada sini, saya collect data. So, ini adalah contoh saya punya research problem saya lah. Ataupun research main objective. So, what I try to do, I try to investigate whether demographic general well-being, job career satisfaction, control at works, working condition are relate to the quality works of life among TNB staff at the Klang Valley. Patut saya tak boleh buat ni TNB staff ni. Patut saya kena buat XX lah. So kalau kita tengok kat sini, saya dah tahu siapa saya punya population, TNB staff. Mana area? Klang Valley saja. Sebab TNB staff, satu Malaysia ada. Jadi I'm very clear about my population. So itu adalah, you kena penting juga tu. Okay, daripada situ, saya keluarkan saya punya research hypothesis. Okay, dalam research hypothesis ini, macam mana kita nak keluarkan research hypothesis? Research hypothesis selalunya kita akan dapat daripada research question. So research hypothesis selalunya kita akan tulis dua lah, sama ada dalam dalam kelas. Kalau kita tengok, saya punya hypothesis between gender, male and female on mean quality works of life. Jadi apa nilai yang saya kena cari kat sini? Saya kena cari nilai mean quality works of life. So saya kena kira lah mean. Sebab macam mana saya nak dapat nilai mean quality works of life? Saya kena kira mean ke semua ni. 4 IV saya ni. Sama juga dengan mean quality works of life, mean quality works of life. Tapi kalau katalah saya nak tambah lagi saya punya hypothesis, saya boleh daripada research saya boleh buat apa? There are no significant difference between gender, male and female on mean general well-being, career satisfaction. So saya kena kira lah mean siap satu. So yang ni adalah antara hypothesis. So daripada hypothesis ni, saya keluarkan saya punya table-table yang saya nak. Okay, kalau tengok kat sini, okay, untuk part A, ini table yang saya nak. Saya nak male berapa, frekuensi, so yang ni. Jadi, daripada sini saya boleh senang nak dapat. Kalau tengok kat sini, itu saya kata tadi, kita kena tahu apa tujuan kita nak buat. So, yang ni adalah very clear cut, kita boleh guna Excel. Okey, cuba kita perhatikan dekat item 1 dengan item 7. Item 1, data yang saya collect ialah age. Tapi, masa saya nak tulis report, saya nak dia adalah age category. Jadi bila ada data age category, saya tak ada. Jadi apa yang saya buat, sebab daripada apa yang saya nak, saya kena age category. Jadi satu proses lagi kita namakan sebagai data recode. So daripada real age, we have to recode to be age category. Ini adalah dia punya range dia lah. Sama juga tenant. So ini table yang kedua yang saya nak. Jadi saya very clear apa yang saya nak, senang untuk saya buat analisis. Okay, ini pun sama. Untuk setiap mean yang research saya ni, okay, saya dah kira mean. Okay, item 13, 14, 15, 16 ni saya kira mean. Dapat nilai mean. Daripada nilai mean itu saya nak classify dia sama ada low, moderate atau high. Ini bergantung kepada research objektif saya. Kenapa saya perlukan table ni? Sebab kalau kita perhatikan saya punya research objektif saya, yang ni, kalau kita tengok yang ni,
Kita tengok research hipotesis saya yang ke-6. There are no significant difference between gender, male and female on quality works of life, kategori low, moderate and high. Jadi kalau kita tengok kat sini, data quality works of life ni saya dah kategorikan pada low, moderate atau high. Kalau tadi saya guna nilai min. So dia bergantung kepada apa yang kita nak. Boleh ke? Ataupun mula macam pelik ke saya cakap tu? Clear kan? So kalau boleh, you dah siapkan table-table semua apa yang you nak. You nak table macam ni, you nak table macam ni, you nak table macam ni, you nak table inferential statistic, you nak t-test, macam ni you nak. Kalau ANOVA, you nak table macam ni. So, bila you dah ada table macam ni, yang ni kita dah boleh buat sebelum kita ada data lagi. Bila kita ada data, kita cuma isi tempat kosong saja. Okay, so saya balik kepada saya punya SPSS tadi. Okay, sebelum tu ada soalan tak? It's okay? Dah mula nak makan tengah hari ni kan? Dia dah mula macam pelik lah kan? Mata pun makin dah setuju je. Okay. Sekarang saya tunjuk secara live apa yang saya tunjuk tadi. Ini data saya. Saya ada tadi. Okay, sekarang ni data saya dah betulkan tadi. Okey, saya tunjuk live. Mula-mula tadi saya nak detect. Macam mana saya nak tengok huruf salah tadi. Okey, so cara dia ialah kita pergi dekat analisis. Pergi dekat descriptive statistik. Boleh nampak tak SPSS saya? Boleh, Dr. Boleh, okey, thank you. Analysis. Okey, pergi dekat descriptive statistik. Pergi dekat descriptive. Okey, so dia ada pop-up box macam ni yang saya tunjuk tadi. Okey, kalau kita tengok, dekat sini dia akan appear that label. Label dia akan appear. Jadi kalau kita nak tukar kepada nombor ataupun name of the variable, kita klik mouse belah kanan, kita tukar display variable name. So dia akan tukar variable name. Senang. Okay, so Ctrl A, dia akan select all, klik button tengah ni, dia akan masuk sebelah. Okay, ID saya tak nak, masuk balik kat sini. Dah siap. Okay, lepas tu saya kena klik dekat option. Option, saya kena tick. Yang standard deviation saya tak nak kira, mean pun saya tak nak kira. Saya nak ambil nilai ni saja. Saya klik OK, continue, klik OK. So dia akan keluar saya punya output. Okay, sekarang ni awak tak nampak output saya stop sekejap. Saya share output. Okay, ini output saya. Ini output yang kita akan dapat. Jadi kita tengok, inilah window output, kita check ada problem. Ada 4 dan 410. Ini pun ada satisfied. Dia ada 143. Yang lain semua okey. Yang ni pun ada masalah, 144. Ada lagi tak? Yang ni tak ada masalah. So ada 3 saja masalah. Yang ni, yang okey. So cara dia mana-mana pun sama. So saya pergi balik kepada kenapa SPSS dia macam ni, saya stop buka balik sebab dia buka window baru. Bila dia buka window baru, window yang belakang tu tak nampak. So saya kena stop. Saya pergi balik kepada SPSS saya tadi. Okey. Sekarang ni apa tindakan kita ialah kita nak selesaikan masalah age ni. Age ni ada masalah. So sama saja pergi dekat data, pergi dekat sort case. Okey, so age yang problem, masukkan ke sort by case. Kita klik OK. So dia akan tengok, okey kita pergi balik kepada saya punya SPSS saya tu. Kalau kita tengok dia dah susun dah. Dia dah susun ikut sekuen kan? 4. Okey, so saya check nombor 9. Okey, data dia bukannya 4, dia 40. Masukkan 40. Okey, dah siap. Browse lagi. Okey, yang ni 410 bukan 410. 410 dia 41. Tu kan, dah siap. Save. Okey, mana lagi kolom yang masalah tadi? So kita check satu-satu. Betulkan satu-satu. So dah siap semua. Save. Mana sekarang ni saya dah tak ada masalah in term of data saya dah accurate. Boleh? Is okay? Okey, Dr. Okey, okey. Sekarang ni tindakan kita yang kedua yang saya tunjuk tadi guna PowerPoint, iaitu kita nak compute. Apa yang kita nak buat ialah seolah-olah saya nak compute. Contohnya saya nak yang ni
Yang ni, saya nak kira berapa mean bagi job satisfaction. Jadi cara dia senang saja. Saya pergi dekat transform, saya klik dekat compute, okey, dia akan keluar pop-up box macam ni. Okey, so apa yang kita nak keluarkan ataupun apa yang kita nak create? Mean. Mean apa? Job career satisfaction. Okey, so ingatlah tak boleh ada space, mesti mula dengan alphabet. Okey, apa yang kita nak kira? Kita nak kira mean. So kita type mean. Buka kurungan. So kita buka kurungan. Okey, katakan kita tak tahu sintak dia. Katakan awak tak tahu sintak dia. Kita nak tengok kat mana? Boleh. Kita klik dekat sini. Kita cari dekat sini, function group. Okey, mean adalah statistik. So kita cari kat sini statistik. Okey, mana statistik? Oh, ni statistical. Klik. Nampak dia dah keluarkan semua statistik. So awak pilih mean. Double klik ni, mean. So dia akan ada kat situ. So dia beritahu. Question mark, dia akan separate by comma. So kita delete dulu. So, okey, sekarang ni kita pilih mean apa kita nak, job satisfaction. Kalau awak tengok dia appear dekat sini adalah label. Kita tukar kepada variable name. Okey, so sekarang ni yang ni saya nak pilih. Double click, dia akan masuk kat situ just comma. Double click, comma. Double click, comma. Double klik, dah siap. Sekarang ni saya dah ada, jadi apa yang saya perlu buat? Saya klik OK saja. Bila saya klik OK, bila saya check dekat saya punya SPSS saya, bila saya pergi dekat, kalau tengok macam tak ada kan? Sebenarnya ada. Dia ada dekat ujung. Dia dah klik kan ni satu. Inilah mean. Dia dah klik dah. Okey, katakan saya nak kira yang mana yang lain pula. Yang ni, general well-being katakan. Ni kan, kalau kita tengok kita tak ada kan general well-being. Sama saja proses dia. Pergi dekat transform, compute, okey mean, tukar saja. General well-being. General well-being kita guna perkataan apa? JWB. GWB. Okey, mean kita tukar. Kita pilih balik. JWB 1, GWB 2, GWB 3, GWB 4, GW5, klik. Okey. So, kita pergi balik tengok data kita. So, kita pergi ujung. Kita dah ada satu lagi kolom baru. So, kita buatlah satu-satu nilai-nilai yang kita perlukan untuk kita analisis. Is okay? Ada problem? Boleh. Boleh Faham Okey. Meja. Ya. Kalau katakanlah macam quality job description tu, dia ada anak dia pula. Dia ada anak dia pula. So kita ambil sekali ke? You kena kira. Kalau balik cantik sekali lah contohnya kan. Contohnya you ada job satisfaction yang besar. Di bawah job satisfaction tu you ada subdomain A, ada 5 item. Subdomain B ada 2 item. Subdomain D ada, so you kira lah. Kira satu-satu. Boleh. Kira setiap subdomain dulu, lepas tu jadikan dia satu domain besar. Betul, Main domain betul, besar. betul. Oh, okay, thank you. Okay, betul kena buat macam tu. Sebab you ada matlamat kan, you nak kira juga untuk subdomain tu kan. Sebab ada guna kan. Ada guna tak nanti subdomain tu? Ya, ada. Ada guna, you kena kira. Sebab nilai min subdomain tu you guna untuk analisis, you kena kira. Boleh Okey, so kita dah siap satu. Sekarang ni kita dah pergi ke mana slide data management. Okey. Okey, so kita dah kira. Okay, boleh nampak slide saya kan? Okay, so kita dah kira mean, kita dah buat tadi. So, kita try lah ada, so saya dah tunjuk 2 tadi. Okay. Data transformation yang kedua yang kita kena faham juga ialah data record. Macam saya cakap tadi lah. Kita tengok tadi kan. Umur yang data yang kita collect adalah real age. Tetapi masa kita nak buat report, kita nak report dalam bentuk kategori. Ataupun
macam contoh mean job satisfaction, ini kita kira mean. Tapi berdasarkan kepada nilai mean itu, kita ada satu lagi analisis sama ada kita nak classify dia sebagai low, moderate ataupun high. Berdasarkan kepada ini. Jadi kita tak perlulah buat satu-satu. Jadi kita bagi komputer buatkan untuk kita. Proses ini kita namakan sebagai recode. Okay, so saya tunjuk satu contoh H ni H. Jadi apa yang saya nak buat ialah H ni seolah-olah apa yang saya cuba buat ialah saya cuba createkan satu column baru kat sini tepi H ni berdasarkan kepada saya punya kategori tadi. Yang ni kan, bawah pada 20 kategori 1, 21 ke 30 kategori 2, 31 ke 40 kategori 3, lebih pada 40 kategori 4. Jadi kalau kita tengok data saya ni 22 kategori 2, 26 kategori 2, 37 kategori 3, 44 kategori 4. Jadi kalau data saya ada sikit, saya boleh buat satu-satu. Kalau ada 600, buang masa kat situ je kita. Jadi apa kita boleh buat? Kita bagi komputer kirakan untuk kita. Cara dia senang saja. Kita pergi dekat transform. Kita pilih ada dua recode. Dipanggil recode into the same variable ataupun recode into the different into the different variable. Jadi best practice, pilih recode into different variable. Kalau awak guna recode the same variable, nilai ni dia akan replace. Nilai lama awak akan replace. So bila awak dah replace, awak dah tak ada data tu. Jadi jangan buat macam tu. Pilih recode into different variable. Klik dekat situ, dia akan keluar pop-up box macam ni. Keluar pop-up box macam ni. So apa yang kita nak record, kita klik dekat record H tadi tu. Kita klik dekat sini A1A. Lepas tu kita nama dekat A1 kategori, kita klik change, dia akan masuk dekat sini. Nanti saya akan tunjuk. Lepas tu step yang ketiga, kita kena klik dekat old and new value. Bila klik old and new value, dia akan ada keluar pop-up box macam ni. So untuk record SPSS dia ada banyak features. Dia ada value, value to value atau system missing value. Tapi untuk kita ni kita guna range. Kita ada 3 range. Range between two value, range lowest, range highest. Kita akan buat dan kita akan add, kita akan dapat macam ni. Bila kita klik continue, kita akan dapat kategori H. Kategori H. Kita akan dapat kategori H. Okay, so saya akan tunjuk live demo guna SPSS. Okay, so cara dia simple saja. Kalau kita tengok, okay, so saya tak ada lagi kolom ni, tak ada lagi H kategori. So jadi apa saya buat ialah seolah-olah H kategori ni saya nak record. Umur 40 kategori apa? 21 kategori apa? 23 kategori apa? Jadi apa yang saya perlu buat? Klik dekat transform. Klik dekat record into the different variable. Dia akan keluar pop-up box macam ni. Okay. So apa yang saya nak record? H. Double klik, dia akan masuk dekat sini. Saya reset pilih H. Boleh guna double klik, dia akan masuk ataupun kita klik dekat H, kita klik button ni. Namakan kolom baru yang kita nak wujudkan, iaitu A1A kategori. Kita klik change. Bila klik change, dia akan keluar kat sini. Maknanya daripada sini dia akan create satu kolom baru. Nilai baru ini berdasarkan kepada nilai lama. Kita siap. Kita setting dia. Kita klik button yang seterusnya, old and new value. Klik kat sini. Dia akan keluar pop-up box macam ni. Okey, dekat sini apa yang kita perlu pilih? Ialah kita kena pilih nilai. Kalau kita tengok, yang pertama, kategori yang pertama, iaitu range lowest kan? Klik kat sini. Siap. Apa-apa nombor yang di bawah umur 20, kategori 1. Klik 1. Add. Mana anything age below 20, kategori 1. Okey, kategori 2. Kategori 2 kita ada range. Kita klik dekat range. Iaitu 21 hingga 30. Kategori 2. Add. Lepas tu kita ada 31 sampai 40.
Kategori 3. Add. Okey, yang satu lagi ialah high, iaitu is higher than 41. Kategori 4. Add. So kita dah setting dia punya rules. Kita klik continue. Kita klik OK. So kita pergi dekat data kita. Kalau kita browse kat hujung, kita dah ada satu kat data baru, iaitu age category. Ada age category. Jadi apa yang kita perlu buat, kita klik sini, jangan lepas klik and kita drag. Mana kita nak bawa dia pergi ke sebelah. Kita klik, biar dia keluar macam no entry tu, you bawa. Klik and drag. Sampai ke age category, you letak sebelah dia tu. So kalau tengok 40 kategori 3, sebab dia 41 ke atas kan. Okay. Jadi sekarang ni kita nak tengok orang lain semua center. So senang je kita boleh gerakkan macam kita punya Excel. So kita nak buang decimal number ni. Kat mana kita nak buang? Kita kena klik dekat variable view. Variable view, kita buang decimal number. Jadikan kosong. Okay, dan label kita boleh tulis sini, age category. Age category. Okay, so kita juga boleh settings value dia. Sebab kita ada value kan? Okay, 1 less than 20, add. 2, 21 until 30, add. Kalau nak cantik lagi, kita buatlah years old, change. Ini pun years old. Betul ke spelling tu years old. Okay. Dah, lepas tu kita ada kategori yang seterusnya, kategori yang ketiga, 31 hingga 40, add. Dan kita ada kategori yang keempat, is greater than 41. Year old. Okay, dah siap? Okay, dah setting? Okay, sekarang ni orang lain semua center, kita tukar center. Yang ni sebenarnya dia adalah sebab kenapa saya suka susun cantik-cantik? Sebab kita kalau buat kolom tu sekejap besar, sekejap kecil. Sebab bila nak kita kena browse ke kiri, browse ke kanan. So kita dah siap, tekan save. Okay. So boleh faham so kita dah buat. Tapi kita belum masuk untuk analisis. Dah buat. Sorry. Okay, so sekarang ni kita dah define, kita dah enter, kita dah run frekuensi, kita buat data editing, kita dah juga buat data transformation dah. So yang ni saya dah tunjuk macam mana kita nak buat data transformation tu. So kita dah kira semua mean apa tu, kita dah kira dah, saya dah tunjuk mean, dapat mean, dan juga saya dah tunjuk macam mana nak buat record tu. So kita dah ada value, so kita dah ada kategori. So kita boleh cuba yang lain-lain lah. Jadi sekarang kita dah siap semua sekali. Cuma ada satu lagi yang selalunya student kena buat, iaitu dalam survey form kita kadang-kadang kita ada negative item. Siapa buat survey dia ada negative item? Ataupun semua positif? Ada tak yang buat negative item? Kenapa kita kena buat negative item tu, kita kena convert? Contoh survey form saya. Okey, contoh survey form saya. Ini adalah negative item saya. Contoh ini survey form saya. Kalau tengok ni nombor 11 ni adalah negative item. Kalau scholars say that negative item is a good practice you put in your survey form to make sure that your respondent read your questionnaire. Sebab
contoh dia, kalau dia jawab semua 5 ni, dia baca ke tak baca? Dia takkan baca sebab item 11 dengan item 12 ni dia adalah contradict. Recently I have feeling unhappy and depressed. Oh, dia kata saya strongly agree, saya depressed. Dia tekan 5, betul? Tapi kalau dia baca recently I have feeling reasonable happy all the time. Dia jawab 5 juga. Mana satu ni? Happy ke tak happy ni? Jadi kalau yang ni patutnya yang ni jawab 1, yang ni akan jawab 5. Ataupun yang ni jawab 5, yang ni kena jawab 1. Barulah kita tahu responden kita baca. Tapi jangan terlampau banyak sangat sebab awak kena record banyak sangat. Okey, jadi apa dia punya signifikan dia negative item ni ialah contoh dia dalam research kita buat general well-being. General well-being, macam mana kita nak tahu orang tu mempunyai general well-being yang baik? Saya kira nilai min kan? Ini katalah dia jawab 5, 4, 5. Ini dia jawab 1.